علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال صاحب السماحة مفتي حجي سعيد حجي إبراهيم رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata dianya, penyembahan dan ibadah seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadi asas agama Islam. Muka surat 69 dah. Muka surat 69 di tengah tu. Kata muftinya, penyembahan dan ibadat seseorang hamba kepada Allah adalah menjadi asas agama Islam. Kerana apa menjadi asas pada agama Islam? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia adalah, yakni hikmahnya adalah, kena kata gitu dah. Kenapa kita kena kata gitu? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatannya, dalam setiap apa yang Allah Ta'ala perbuat, sama ada hukuman dia, hukum hakam syariat, ataupun qada, ketetapan atas satu-satu makhluk, ataupun penciptaan makhluk itu sendiri, perbuatan Allah Ta'ala ni tidak ada gharak. Gharak ni artinya tujuan, keuntungan yang kembali kepada Allah. Tidak ada. Tidak ada jalbul masalih. Tak ada orang panggil perbuatan Allah Ta'ala ni nak mengheret keuntungan maslahat kepada Allah. Tak ada. Kerana Allah ni Tuhan. Tuhan dia tidak berhajat atau tidak orang panggil bergantung, atau tidak dia panggil bergantung, berhajat, tidak lepas daripada sesuatu yang lain. Itu tidak. Allah Ta'ala tidak gitu. Macam kita buat apa-apa ni mesti ada tujuan. Betul tak? Mesti ada tujuan keuntungan yang kembali pada kita. Contoh kita mari mengaji ni ada tujuan tak? Ada, bukan saya saja tahu puas duk saja di rumah mari orang tahu buat kerja bodoh gitu dia ni. Mari ni kan ada tujuan. Tujuannya tu masing-masing orang lah. Ada orang mari dalam hatinya nak kerana pahala Allah, nak redha Allah, nak mengaji, nak lepas daripada kejahilan dan sebagainya. Ada orang mari kerana nak jumpa dengan kawan-kawan, puas seorang duduk rumah. Ada lah tu. Untung juga duduk seorang rumah puas. Mari sini jumpa kawan-kawan, happy sikit. Takut kemurungan duduk kat rumah seorang-seorang. Ada maslahat tu. Ada orang mari nak menega, macam-macam. Ada orang mari nak mengajar. Ada orang mengajar tu pula kerana nak bersalam raut. Nak duit lepas daripada mengajar. Keuntungan kembali pada dia. Kalau itu niat dia, tu dia dapat. Ada nak kerana pahala daripada Allah Ta'ala. Bagai-bagai. Artinya kita manusia ni buat sesuatu mesti ada gharak, tujuan yang keuntungannya kembali, manfaatnya kepada kita. Gitu kan? Jalan raya berubah, tiba-tiba tak baru,
Nah, pasal apa ni? Adalah tu. Anak pelihara ayah balik ke apa. Ada dia panggil tujuan-tujuan gharak yang keuntungannya kembali kepada orang yang berbuat. Itu perbuatan kita makhluk, tak lepas daripada gharak, tujuan. Allah Ta'ala bukan dia buat sesuatu ni supaya dia semakin hebat, semakin bermanfaat, semakin tidak. Kalau gitu Tuhan teruklah, macam makhluk lah Tuhan. Apa tu sia-sia lah Ustaz. Tuhan buat tak ada gharak, tujuan keuntungan kembali pada Tuhan. Tidak sia-sia. Itu dah. Sia-sia pun tidak, gharak pun tidak. Di celah antara gharak, keuntungan dengan kesia-siaan tu, dia panggil hikmah. Setiap perbuatan Allah Ta'ala tu ada hikmah. Sebab tu kita kata, kerana Allah menjadikan manusia, hikmahnya adalah, kena kata gitu. Jangan tujuannya, gharaknya, jangan kata itu. Kerana Allah Ta'ala menjadikan manusia, menjadikan kita ni, hikmahnya adalah untuk menyembah dan beribadat kepadanya. Artinya untuk mengabdi, untuk memperhambakan diri. Dia ibadat ni zahir daripada rupa yang kita melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggal apa yang Allah Ta'ala tegah pada zahir tubuh badan kita. Itu ibadat. Yang paling dikehendaki daripada zahir ibadat tu batin bagi ibadat, iaitu ubudiyah, kehambaan. Artinya kita buat ibadat, kita buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Kita semaya, tapi apa di dalam hati kita ketika mana kita semaya. Itu yang penting juga. Itulah yang dikehendakinya. Iaitu di dalam kita sembahyang tu kita dikehendaki ada sifat ubudiyah. Mana? Kehambaan dengan Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya kita sembahyang tu kerana takut kepada neraka Allah. Khaufan li'iqabillah wa raja'an li thawabillah. Raja'an li thawabillah, kerana harap kepada pahala yang Allah Ta'ala janji. Khaufan an iqabillah, takut daripada janjian seksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling kurang itu. Itu dia panggil ikhlas mukhlisi. Kita beramal ibadat, kita sembahyang, kita puasa, kita baca Quran, kita mengaji, kita mengajar, kerana waktu hamba dah tu dia panggil hamba Allah, sebab Allah Ta'ala berjanji. Allah Ta'ala berjanji dengan syurga, janji dengan neraka kalau siapa dia deraka kepada dia. Jadi kita buat apa-apa hak dia suruh, tinggal apa-apa yang dia tegak, kerana apa yang dia berjanji. Wa'dun wal wa'idu. Janji baik dan janji buruk. Maka itu pun sudah dikira sebagai ubudiyah dah, kehambaan dengan Allah Ta'ala. Batin bagi ubudiyah dia panggil ubudah. Hamba sebenar-benar hamba. Artinya dia beramal ibadat apa yang Allah Ta'ala perintah. Dia tinggal apa maksiat yang Allah Ta'ala tegah. Itu bukan kerana harap pahala syurga dan takut daripada neraka, tapi kerana semata-mata nak kepada Allah. Itu liyuriduna wajhahu, kerana nak semata-mata Allah, zat Allah Ta'ala. Tu Allah Ta'ala kata, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Hendak sabarlah kalian bersama dengan orang yang menyeru manusia kepada Allah pagi petang siang malam. Tapi dia menyeru orang kepada Allah pagi petang siang malam tu bukan kerana nak glamour, nak masyhur, nak orang panggil dia pendakwah, dia nak panggil da'i, kedak. Liyuriduna wajhahu, kerana nak kepada zat Allah, liyuriduna zatah. Itulah. Jadi ada orang-orang yang dalam ibadat dia, dalam penyembahan dia, dalam pengabdian dia tu, dia nak hanya Allah. Itu sebagaimana yang diungkap oleh Syekh Qadir Jailani, Sultanul Awliya. Dia katakan, ilahi he Tuhanku, anta maksudi, engkaulah yang aku tuju. Waridaka matlubi, redha engkaulah yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, karniakan kepada aku cinta engkau dan kenal engkau. Cukup dah. Bukan syurga engkau, nikmat-nikmat. Nak mu ya. Nak kasihmu, nak cintamu, nak mu ya.
Nak kenal mu ah. Tu cukup ah. Ada orang lagi tu. Tu dia panggil ikhlas mukhlasi. Tinggi lagi lah tu. Nah. sebab syurga neraka ni masih wallah, barang selain daripada Allah. Jadi di sisi orang yang duduk di maqam tersebut, bagi mereka orang-orang yang beribadat masih nak kepada syurga kerana takut pada neraka ni, masih belum benar-benar khalis, masih belum benar-benar ikhlas di sisi mereka tu. Di sisi kita ni ikhlas dah. Di sisi syariat tu ikhlas dah. Tu. Tengok. Mana dalilnya dia kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tu tengok. Wa ma dan tidaklah khalaqtu mencipta olehku al jinna akan jin wal insa dan akan manusia illa melainkan liya'budun ay lamu litta'lilil hikmah dia panggil. Hikmahnya supaya menyembah mereka itu, ibadat mereka itu. Kata Abdullah bin Abbas bila ditanyakan tafsir liya'budun, dia kata apa? Liya'rifun. Tu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Ay liya'rifuni wa ya'budunani. Itu. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka tu ibadat. Apa maksud? Yakni tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hikmahnya supaya mereka kenal aku dan menjadi hamba hanya kepada aku. Kayak gitu. Tu kan. Kita diuji oleh Allah Ta'ala. Bila kita kata kita percaya pada Allah, pastilah kita akan diuji. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka kata mereka dibiarkan mengaku sahaja kami ni beriman padahal mereka tidak diuji? Tentu tidak sekali-kali. Pasti mereka diuji. Ujian ni bukan hanya berbentuk kesusahan, kesenangan pun ujian. Kayak gitu. Tengok dalam surah Fajr. Tuhan kata فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Dia kata adapun manusia perangai mereka ni. Idza mabtalahu, apabila menguji dengan ujian berat akan dia. Ibtila ni mana ujian yang berat. Siapa yang uji? Rabbuhu, oleh Tuhannya. Mana ujian yang berat tu? Fa akramahu, maka Tuhan mempermuliakan dia dengan pangkat. Ujian berat apa? No? Pangkat dekat kita, no? Ujian berat tu. Tu. Tan Sri Datuk Bentara Setia, taat lah macam-macam apa jenis apa. Orang kaya-kaya macam-macam jenis pakat. Tuhan uji fa akramahu. Wa na'amah. Tuhan bagi ujian yang berat dengan banyak nikmat. Tu banyak harta, banyak duit, banyak rumah banyak, bini banyak, anak banyak berlaku dia. Tak ada hak sikit-sikit, semua banyak. Maka orang lagu ni dia kata mana? Manusia ni dia anggap apa dia? Fa yaqulu rabbi akraman. Maka dia kata tengok Tuhan saya ke aku? Tuhan mulia ke aku? Tu tengok. Walaupun aku ni semaya setahun 2 kali je, Idul Fitri, Idul Adha. Tu kadang-kadang tak semaya pun Idul Adha, tak ingat raya haji dia tu ni. Tapi Tuhan tengok, akak aku lebih ada mu, harta aku banyak ada mu. Mu hari-hari duk pergi semaya jemaah, duk pergi mengaji, duk pergi berzikir, duk pergi baca Quran, duk itu. Tuhan berapa kamu? Tuhan tak sayang pun kamu. Tu perangai manusia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Adapun apabila Allah Taala uji manusia dengan mempersempitkan rezekinya.
Tu nak makan tak cukup. Ataupun cukup-cukup saja boleh buat makan. Cukup-cukup boleh buat sewa rumah. Cukup-cukup boleh bayar kereta. Tu pun kadang-kadang buta dengan orang. Sepik rezeki dia. Fayaqulu rabbi ahanan. Dia kata, Tuhan ni benar-benar hina ke aku ni. Tuhan tak sayang ke aku ni. Malah dah aku nak jual nasi lemak, nak jual dadah dah lagi. Malah dah jual ayah bapak, nak jadi bapak ayah dah ni. Senang sikit boleh duit kaya. Nak ikut-ikut syariat ni lambat. Jual hak halal ingat lambat nak kaya. Tuhan dah sayang dah, Tuhan tak sayang dah aku dengan aku lagi lah. Ya betul aku boleh kaya. Tengok. Tuhan kata kalla, tidak kedua-duanya hei manusia. Bukan aku pakak banyak, harta banyak. Itu aku saya. Dan bukan aku sepik ke harta muzik. Rezekimu tak aku benci, aku hina kamu. Tidak. Tapi sebagai ibtilah. Sebagai ujian. Balla tukrimunal yatim. Bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Kayak gitu. Mengeksploitasi anak yatim. Ya. Memulia anak yatim? Tidak sekali-kali. Bahawanya buat jamuan santuni anak yatim. Anak yatim duduk mana makan? Duduk tepi-tepi lokal. Duduk makan selo atas meja siapa? VVIP, Tan Sri, Datuk Seri. Ni duduk hormat Itu kamu mulia anak yatim. Tak mulia anak yatim memang itu. Tu kalau kita nak buat mulia anak yatim, biar anak yatim yang kita peraja ke kalau kita buat program-program lagi tu. Anak yatim ni duduk atas petah, makan atas meja, selo atas khisi. Baru kata memulia anak yatim. Datuk-datuk Tan Sri ni duduk tepi pilokal gitu badai lah. Gitu. Itu balik dia kata ni. Tan Sri, anak yatim. Sebab apa? Dia ni bagi sumbang yang banyak ni boleh buat program ni. Mulia anak yatim. Apa gitu? Mau makan duit program ni panggil. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalian tidak kalian menegah daripada memberi makan kepada fakir miskin. Bahkan wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Kalianlah yang makan harta pusaka akan sebagai makan yang aklan lamma. Kalau boleh nak habis, nak perhabis harta pusaka tu. Kalau boleh nak bolok sore. Tu. Harta pusaka mak pak dia, adik-beradik aku ni kena racun ni biar mati habis boleh aku sore. Teruk tu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena cinta manusia, kalian yang cinta pada harta akan sebagai cinta yang sangat banyak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Tu yang kata kalla, jangan buat perangai lagu tu ayat. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ingat bila aku kocok bumi ni sekocok-kocoknya sehingga hacur berar jadi debu habis. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Bila aku peracur ke bumi ni sehancur-hancurnya. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka nyatalah oleh kekerasan Tuhan engkau, maka malaikat ni berketurung. Lepas tiup sangkakala yang kedua ni malaikat turun. Saffan ba'da saffi, turun. Mana? Turun pergi duduk kepala kubur tiap-tiap orang mati ni. Kalau kita mati di orang ni mana? Orang Semaju dah. Kalau mati di orang Semaju, pakit sini. Tapi tak ada lah surat anak ni habis licin, debu habis lah. Tuhan salib bumi baru. Kita bakit daripada kubur. Bakit dari kubur tu kalau jenis orang as-sa'adah, orang ahlus sa'adah, orang ahli bahagia akhirat, VIP akhirat. Mereka kata Datuk Seri atau Datin Seri. Dia tidak dating dulu. Dia mocik itu ya. Tapi oleh kerana VIP akhirat, Datin Seri adalah dianya. Ya, kenapa tu? Ini kenderaan Datin Seri. Kerana Datin Seri mula raya korban lembu gemuk-gemuk kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana nak rakyat kata pemurah gerban hak tiap-tiap tahun. Kerana Allah Ta'ala. Gerban lembu gemuk-gemuk bukan hak kuru-kuru. Nampak tulis boleh kira tidak. Cari hak molek-molek kalau nak korban. Ni sekarang ni kenderaan. Tapi bukan naik lembu lah. Kenderaan lain. Ini kenderaan Datin Seri. Pasal dulu buat surau.
buat masjid, buat madrasah. Ini jadi kenderaan. Ini lebuh raya. Straight sampai ke padang mahsyar, padang Arafah tu. Padang Arafah tu Tuhan salih bumi baru. Salih bumi tanah baru, sebab nak beripung pada mauqif tempat kita nak beripung esok. Naik kenderaan, sekelip mata pak sapah lalu dah. Jalan raya tu khusus untuk dia seorang. Tak boleh orang lain pakai. Tak ada tu. Bukan jalan raya buat dengan buat dengan emah teruh. Tu kalau ni kita duduk depan pokok dekat titik Elio kata nak tengok Leo nak beli tak ada duit. Sesok alalah. Bukan kata dekat, bukan gelar bukan cicing, bukan subah. Jalan raya tu emah, bang kasturi, sepanjang-panjang jalan. Tak ada siapa dia boleh tupai, tak ada. Dia seorang. Masing-masing orang atas amal masing-masing. Tu lagu tu. Bahasa apa depan mahsyar tu kak? Siapa di pada mahsyar sekelip mata pak siapa tu? Allah, cepatlah ya Allah. Hitung-hitung cepatlah, hisaplah buku-buku cepat. Bapa tak sabar nak masuk syurga ni. Tu ahli saadah. Sini. Kalau ahli syaqawah bakit-bakit. Man ba'athana mim marqadina. Siapa ni hok bangkitkan kami daripada tempat tidur kami? Nak buat mana tak kenal Tuhan. Orang mukmin dulu kalau bangkit daripada tidur, mujurnya Tuhan, mu bangkit balik aku daripada mati aku sekejap. Macam gitu. Kalau ke Arab kan, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau kita orang Melayu kan, mujurnya Tuhan, mu bangkit balik aku selepas mana aku ditidurkan. Mujurnya Tuhan. Kita minta syukur dengan Allah Ta'ala. Dia kenal Tuhan. Celak mata tu Tuhan selalu dah. Tapi oleh kerana orang ni buta mata hati di dunia, dia tak kenal Tuhan. Bakit-bakit. Man ba'asana mim marqadina. Siapa ni? Hak bakit kami ni? Lalu mereka ada di pala kubur dia jekah. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalu. Nak kata ni? Kejut sampai tidur. Inilah hari yang Tuhan murah denganmu dulu berjanji. Kamu kata tak ada tu. Ni ada ni. Hari ni ada ni. Rasul-rasul dulu benar apa hak dia? Siapa daripada Tuhan. Apa tu? Bila dah orang panggil di dunia tu tak ingat ke Tuhan, maka bakit buta. Wa may ya'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa yauma yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mana-mana orang yang berpaling daripada ingat pada aku. Tak usah ingat ke aku, nak ingat mana kena bodoh. Orang nak ingat ni kena nak ingat benda hak tak kena. Nak ingat ke mana? Boleh? Kena Tuhan bodoh, nak ingat ke mana? Berat lagi. Ni ingat tu tak usah. Kena tapi tak usah ingat Tuhan. Alah nak berzikir-zikir ke apa? Nak sembahyang. Kena Tuhan tapi tak sembahyang. Kau hidup dia tu supaya lembu, supaya dengan bangkai dah. Wa yauma yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akhirat pula kami bangkit hipungkan dia dalam keadaan buta mata kepala. A'ma. A'mal basar fil akhirah. Pasal apa? Pasal buta mata hati di dunia. Afaman kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mana-mana orang yang buta mata hati dia di dunia. A'ma yang pertama a'mal basirah. Buta mata hati. Mana buta mata orang ya? Qala Allah, qala Nabi, hak ni Nabi janji. Jebek. Nabi janji ni. Jebek itu. YB janji, Yoko. Yoko selalu. Kalau YB, Yoko selalu. Kalau Nabi jebek, berat tu. Nabi semua, tak ada lah ni. Berat tu. Buta mata hati dunia. Fahuwa fil akhirati a'ma. Maka akhirat tu buta a'mal basar. Dia panggil a'ma, mata kepala, buta. Wa adallu sabila, sesak jalan nak kelik. Nak kelik mana? Pada mahsyar tu. Cuba. Duduk di masa maju ni ada handphone masing-masing. Cuba tu tarik map location. Berapa ratus batu ke sini ke Padang Arafah. Boleh cek lalu dah. Cek tengok. Padang Arafah. Padang Arafah. Allah, nak baca pun tak erti. Dua apa ni? Tak naik weh.
Boleh cek ni, no? Ni pada Arafah. Boleh tahu selalu berapa ratus ribu batu berapa kilometer daripada sini. Dekat ke jauh. Lepas tu tak ada gerak, tak ada. Jangan kapal terbang, tak ada. Gerak taksi tak ada. Nak klik. Pas buta nak klik mana? Cuba bayar. Nak klik mana buta mantap kepala. Nak minta orang tolong weh. Hamba tak tahu jalan nak pergi ni. Buta. Tak ada siapa nak tolong dah. Hari tu hari orang tak bercara kau siapa-siapa. Masing-masing diri cara. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari tu mak pak tak kenal anak tak kenal mak pak, pakat lari habis lecing. Tak sih, tak kenal. Masing-masing cara diri masing-masing. Terkaya, tak ada hajat nak cara orang lain. Tak ada. Buta mata di dunia ni tak ada masalah lagi kalau kira-kira ada orang tolong, ada anak beranak tolong, tidak pun ada orang kesia belah. Gitu. Paling kurang tak ada orang pun ada tukar. Gitu kan? Ada tukar, boleh berjalan pak dengan tukar. Akhirat jangan tukar, spendu pun tak ada. Pelajar program, pakai itu dah. Pas lagu mana? Cuba bayar sini. Itu. Pas nak jalan daripada bangsa maju kepada Arafah, berapa ribu batu tak tahu jauh. Siapa bila tak tahu. Jalan bukan berjalan relax gini. Jalan mengikut amal, ada hak mengesok, ada hak mengakak. Macam-macam cara jalan. Ada jalan dengan kepala, dengan sembel, dengan muka. Ada? Dalam keadaan itu peluh nanah, darah, dana, sekerak buku lali, sekerak betis, sekerak lutut, sekerak poho, sekerak pinggir, sekerak dada, hapuh, mulut pun ada. Matahari sejekar atas kepala nak menyeksa biar gelegak kepala otak. Kira-kira lagu mana. Barang ni barang tak telitah lah hati lah ke tu, tapi semua tu Nabi cerita belaka dalam hadis-hadisnya. Quran pun duk cerita. Tu cuba fikir tengok. Tu bahaya. Pas tanya Tuhan lima hasyartani a'ma, Tuhan bapa mu baki aku dalam keadaan buta, faqad kuntu basira, pada aku mula di dunia boleh melihat. Tuhan kata qala kadzalika atatka ayatuna. Tuhan kata demikianlah kami balas karenanya telah datang ayat-ayat kami mula di dunia. Ayat Tuhan ni, Quran ni, mari dah. Ayat Tuhan ni, alam semesta ni, kita-kita sendiri ni, ayat Allah Ta'ala ni. Tengok kulit kita keduk. Ayat Tuhan tu. Dulu tidak keduk gini, tadi terik. Lah ni keduk. Muka pun keduk. Rambut pun berubah jadi putih. Fanasi taha, tapi muat tak hira dengan ayat aku. Hak keduk mungkin cocok dia terik. Cocok botok ke berapa orang gitu kan. Rambut hak putih pergi buh warna hitam kelik, dia jadi muda nampak segar muda. Weh, umur berapa ni? Umur kakak ni umur berapa? Umur 60 dah. Weh, nenek-nenek dah 60. Dah, saya masih segar. Masih muda dah ni. Anak muda sama, nama tu pergi ubah. Nama Timah pergi ubah jadi muda, Siti muda. Nampak segar muda, buat tak hira, fanasi tahap ada. Oleh kerana muat tak hira gitu, wa kadzalika yaumatun sa. Maka demikianlah kami buat tak hirau pada kamu dengan hirauan rahmat pada hari kiamat. Tengok. Tu dah. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa waji yauma idzin bi jahannam. Tu kata. Bila dibawa datang neraka jahannam. Waji yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatazakkarul insan wa anna lahu dzikra. Barulah manusia ketika tu nak ingat balik gapo hak dia buat, baru nak muhasabah balik. Tak ada manfaat dah ingatan dia masa tu. Tuhan kata yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Barulah celakalah daripada hidup, baik jadi tanah, baik jadi menatang, baik jadi debu. Masa tu baru baik jadi ya laitani kuntu turaba. Dia ni. Tengok. Habis situ. Jadi hikmat Allah Ta'ala buat kita ni ialah untuk kenal Allah dan ibadat hanya pada Allah, mengabdi diri hanya kepada Allah. Gitu. Tu. Justru itu dia kata.
Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul-rasulnya. Ya. Pasal itulah, kalau Allah tidak utus rasul, maka kita tu tidak diambil salah oleh Allah taala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Tidak kami azabkan manusia itu melainkan pasti kami akan utuskan rasul untuk menyampaikan wahyu daripada kami. Tu orang yang hidup di tengah-tengah rasul tidak ada. Rasul tak diutuskan. Maknanya zaman dulu lah ni. Zaman sekarang tak boleh dah kata gitu sebab Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk semua. Dan walaupun Nabi Muhammad SAW tidak ada, waris dia. Siapa waris dia? Ini ulama. Al-ulama warasatun nabi. Ulama tu pewaris nabi. Menyampaikan orang panggil, sambung lidah nabi. Siapa juga? Siapa. Dan Nabi Muhammad tu diutus untuk semua. Sebab tu ahlul fatrah ni ialah orang yang hidup pada zaman yang tidak diutuskan nabi, atau ada nabi diutuskan tapi bukan untuk bangsa dia. Contoh kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, kita orang Melayu, betul tak? Nabi Musa bukan diutus untuk orang Melayu. Nabi Musa diutus untuk Bani Israel, Tibuti. Nabi Lut untuk kaum Sodom, Nabi Ibrahim untuk Babylon. Nabi Gaba lagi, banyak lagi lah dari sini. Masing-masing ada bangsa masing-masing. Adakah wajib kita kena ikut Nabi Musa kalau kita hidup zaman Musa? Tak wajib. Sebab Nabi Musa bukan diutus untuk bangsa Melayu. Itu. Maka kita ketika itu dipanggil ahlul fatrah, dipanggil ahlul fatrah. Mana? Tidak diambil salah oleh Allah Taala. Tu nak kata Allah tidak zalim. Tu dia nak taklifkan, dia nak beratkan hukum, diutus dulu rasul. Maka Nabi Muhammad, khususiyah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti nabi-nabi lain. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak kami utuskan engkau, hai Nabi Muhammad SAW, melainkan hikmatnya untuk sekalian manusia. Tak kira Cina, Melayu, Sia, Boya, Arab, Jepun, Korea, mana, Amerika, ke berapa, semua umat Nabi Muhammad SAW berlaku. Dia tak boleh kata, Nabi Muhammad tak diutus untuk saya, untuk bangsa Arab. Tidak, semua. Itu perkara yang ketentuan khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Habis. Dan menurunkan kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah. Yang ini menurunkan kitab-kitab tu kepada Rasul lah. Rasul yang menyampaikan. Menyuruh umat manusia menyembahnya, menyembah Allah, dan melarang mereka itu, yakni umat manusia, menyembah selain daripadanya, selain daripada Allah Ta'ala. Memang sejak daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, iman ni sama. Sebab tu ada setengah ulama dia tafsir, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Dia kata wa yu'allimuhumul kitaba, mengajar oleh Nabi akan mereka itu manusia, al-kitaba ayil iman, wal hikmata ayil syari'ata, wa yuzakkihim ayil akhlak, ataupun ihsan. Itu ketiga rukuk agama: iman, Islam, ihsan. Kalau ilmu kan tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi Alkitabah ada setengah ulama tafsir iman. Pasal apa begitu? Pasal dia kata kitab-kitab sejak daripada mana sekalipun, siapa ke Quran, semua cerita pasal iman tu sama. Tu semua para nabi ni datang mencerita tentang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, melarang manusia daripada menyengutukan Allah Ta'ala di dalam ibadat. Kayak gitu. Orang Arab jahiliyah, mereka bukan tidak percaya Allah Ta'ala itu Tuhan menjadi. Mereka percaya Allah lah yang menjadi. Tapi mereka memasukkan selain daripada Allah di dalam penyembahan mereka. Baiklah. Kalau tanya orang kafir, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya, hai Nabi Muhammad, pada orang kafir jahiliyah, siapa yang buat langit dan bumi? Pasti mereka akan jawab, Allah. Mereka tahu Allah Ta'ala yang menjadi. Allah Ta'ala Tuhan. Tapi di dalam penyembahan, di dalam ibadat, mereka letakkan orang panggil selain daripada Allah. Disekutukan pada penyembahan. Mana? Mereka ibadat juga. Allah pun mereka sembah. Ni, patung-patung ni pun mereka sembah.
Kayak gitu. Nah, kita ni tak ada lagi lah. Kau ada? Semaya letak patung depan kau apa? Nah, Allah buat Allah, patung ni puya kita nak sembah kata. Tak ada lah. Biasanya bukan nak sembah patung tu sangat. Nah, patung-patung tu daripada apa? Watak-watak atau tokoh-tokoh orang-orang yang soleh, nah, yang meninggal. Lalu dia ambil diukir, jadi orang panggil tugu peringatan. Semata-mata tu saja, tak ada masalah apa lagi, nah. Kemudian lama kelamaan daripada patung-patung, mula dah orang panggil nak buat penyembahan. Nah, start situ tu orang panggil syirik tu. Tu dipermasukkan dalam ibadat. Idkhal fil ibadah. Nah, memasukkan di dalam ibadat ghairullah ma'allah taala. Gitu. Memasukkan di dalam ibadat oleh yang lain daripada Allah serta Allah Subhanahu wa taala. Itu. Disembah sekali. Allah punya sembah, patung-patung pun disembah juga. Itu dia panggil syirik. Itu syirik dia panggil. Jadi orang Islam tak ada lah gitu. Faham tak? Tak ada gitu. Itu. Firman Allah Ta'ala. Tengok. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad. Dan demi sesungguhnya. Ba'athna pasti telah membangkitlah oleh kami. Fi kulli ummatin pada tiap-tiap umat, tiap-tiap bangsa itu rasulan, seorang rasul. Pasti. Daripada sinilah dia kata sebenarnya tiap-tiap bangsa tu ada rasul dia. Cuma rasul kan banyak. Nah. Rasul ni kita tak boleh nak sangkat berapa. 313 rasul. Itu orang panggil sangkat dengan angka begitu qaul yang dhaif. Nabi pun khilaf dengan angka ni 224,000. Ada kata 124,000. Nah, qaul yang rajih, pendapat yang kuat di kalangan ulama tidak mensakatkan berapa bilangan nabi rasul. Serah pada Allah Taala, ramai. Pasal Tuhan kata, Tuhan kata apa dalam Quran? Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Minhum man qasasna. Setengah daripada nabi rasul tu ada yang kami kisahkan, kami ceritakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ada yang kami tidak cerita. Tengok. Bila tidak cerita, Nabi tahu dah. Nabi tak tahu. Bermakna banyak lagi. Gitu. Secara zahirnya Tuhan kata tengok, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Dan pasti sesungguhnya telah membangkit oleh kami pada tiap-tiap bangsa itu seorang rasul. Bermakna bangsa Cina ke India ke apa, ada sebenarnya rasul dia. Cuma ada yang dicerita, ada yang tidak dicerita. Dia bukan semua rasul orang Arab. Rasul Arab ni Nabi Ismail, kita kenal kan? Nabi Muhammad SAW. Tu pun Arab musta'rabah dah, bukan Arab asli, yang Arab pure tu dah. Hak banyaknya Bani Israel. Bani Israel banyak nabi. Anak cucu cicit Nabi Yaqub ni ramai jadi nabi. Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Samuel, enggak boleh. Nabi apa dah? Banyak. Nabi Yaqub ni banyak. Keturunan dia jadi nabi banyak. Bani Israel, Bani Yaqub. Tiap-tiap rasul tu hak kami utuh bagi tiap-tiap bangsa tu ingat ke apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Semuanya menyeru manusia supaya ibadat kepada Allah. Hendaklah kalian ibadat kepada Allah dan jauhilah taghut. Taghut ni tiap-tiap perkara yang memalingkan daripada jalanan Allah Taala. Itu namanya taghut. Tak kira lah. Syaitan ke, berhala ke, apa saja. Betul dah dia sebut tu. Lalu dia kata sehubungan dengan ini, ibadat kepada Allah ialah mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya, yakni ketuhanannya. Jadi termasuk ibadat ialah kita mengesahkan Allah Ta'ala. Itu ibadat tu.
mengesahkan Allah Ta'ala itu sendiri adalah ibadat. Bahkan itulah ibadat yang paling perdu sekali, paling muhim sekali. Amrun muhtamun. Amrun azim, a'zamu. Paling agung sekali. Pasal kalau tidak mentauhidkan Allah, hak lain saja je. Sia-sia belaka. Betul tak? Maka kerana tu mentauhidkan Allah tu ialah ibadat yang paling besar sekali. Manakah orang panggil lafaz yang menunjukkan kita mentauhidkan Allah, iaitu kalimah syahadat kita tu sendiri. La ilaha illallah. Apa? Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tu terjemuh. Apa makna tidak ada Tuhan melainkan Allah? Hanya Allah sahaja Tuhan. Gitu. Kan mengesah kata. Itu maksud. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ya, fardu syahadat ni dua. Mana? Nutqu bisyahadatain. Menuturkan iqraru bil lisan, asyhadatain tadi itu iqraru bil lisan, sebut dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Lepas tu wa tasdiqu fil qalbi, dan mengiyakan maknanya di dalam hati. Kayak gitu. Kalau tak ngaji nak tahu mana makna. Cuba. Apa makna la ilaha illallah? Itu tak ada Tuhan melainkan Allah. Itu terjemuh tu. Apa makna tak ada Tuhan melainkan Allah? La ilaha illallah ya. Apa makna la ilaha illallah? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Mampu gitu jelah. Itu bukan makna. Itu lafaz daripada Arab kata la ilaha illallah. La tak ada. Tiada ilaha Tuhan, illa melainkan Allah, Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah, Melayunya. Gitu kan? Makna tu ke apa? Makna kita kata tiada Tuhan melainkan Allah. Apa makna? Sudah. Apa makna kita kata tiada Tuhan melainkan Allah? Makna kita mengaji ada tiga. Ada makna mutabaqah, ada makna iltizamiyah, dan ada makna tadammun. Makna mutabaqah, tak ada Tuhan melainkan Allah, artinya tidak ada zat yang disembah dengan betul tepat melainkan Allah. Artinya Allah sahaja zat yang kita sembah, dia tu betul tepat. La ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Gitu dah. Tak ada zat yang disembah dengan tepat melainkan Allah. Tiada zat yang disembah dengan sebenar, dengan tepat melainkan Allah. Itu. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang disembah dengan tepat, betul, kena melainkan Allah. Hanya Allah sahaja zat yang kita sembah, dia tu betul, kena ke Tuhan sungguh. Pasal apa pula Allah sahaja zat yang kalau kita sembah dia tu tepat, betul. Lazim daripada tu, ni makna lazim dia panggil. Lazim daripada tu, Tuhan Allah tu zat yang tak berhajat apa-apa selain daripada dia, dan selain daripada dia semua tak boleh lepas dengan dia berlaku. Dipanggil hukum ketuhanan, makna ketuhanan. La ilaha illallah ay la mustaghniyan an kulli ma siwa wa la muftaqiran ilaihi kullu ma ada illallahu. Tidak ada zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, mana tidak ada zat yang tak berhajat apa-apa kepada benda lain, lepas serba-serbi daripada benda lain. Benda lain semua tak boleh lepas dengan dia, berhajat ke dia belaka. Nak ketuk, nak terberak, nak mengatuk, nak tidur, nak kelip mata sekalipun, semua berhajat ke dia belaka. Tak boleh lepas dengan dia. Tak ada zat seperti itu melainkan Allah. Allah sahaja zat yang ada hukum ketuhanan, dia panggil. Tu hukum ketuhanan tu. Kita nak kata satu zat tu Tuhan, kita kena tahu apa hukum ketuhanan. Allah Ta'ala dia cerita dah, dia ada. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara'. Dalam Quran tu cerita dah. Hei manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian semua tu fakir, berhajat, makna tak boleh lepas semua dengan Allah. Wallah, Allah ghani, istighna, terkaya. Allah Ta'ala cerita dia tu ada dua tu. Tu
Itulah orang panggil ulama ahli sunnah wal jamaah kita ambil faham dia panggil. Ambil faham daripada Quran. Bukan daripada Aflatun, Aristoteles, Saqra, bukan. Ambil daripada Al-Quran. Hukum ketuhanan atau makna ketuhanan tu ialah dua. Dia tak berajak gapo-gapo. Mana dia lepas serba-serbi daripada benda lain. Benda lain semua tak boleh lepas serba-serbi dengan dia. Ada dua perkara ni, Tuhan dia panggil. Tuhan sebenar. Ma'budu bihaq dia panggil. Al-ma'budu bihaq, yang disembah dengan tepat. Kalau ada dua ni. Contoh dah. Contoh kalau dia kata, tuan-tuan semua, ibu-ibu semua, inilah Tuhan kita. Contoh. Ada orang kecek lagu tu. Orang dakwa. Ibu-ibu semua tahu tak? Ni Tuhan kita ni. Ni Tuhan. Kalau orang tak kenal makna hukum ketuhanan, dia kata, iya juga ni. Kalau kita dah harga, dia lah yang menyelamatkan kita. Masya Allah. Pakak duk sembah. Pakak duk ibadat dia kata ni. Duk patah calak kau gapo ada. Rekod lagi lagu mana cara ibadat tu. Nak menunjuk kata hak ni Tuhan. Tapi bagi orang yang tahu makna ketuhanan, dia akan fikir, botol ni ada kedua perkara tadi. Mana? Dia tak berajak gapo-gapo, selain daripada dia semua tak boleh lepas dengan dia. Adakah? Tak? Dia tak berajak apa-apa, cuba tengok. Betul tak dia tak berajak apa-apa? Tengok. Tengok. Medaing gapo ni? Medaing Malaysia. Nah? Medaing Malaysia. Betul tak ni? Jadi produk Malaysia. Tengok. Di kilai mana dia tu? Di kilai mana? Di PJ. Jadi nak ada dia pun dia berajak kepada kilai yang mengada ke dia. Mana kilai yang memproses dia. Dia sendiri nak ada lagu ni berajak kepada benda lain. Dia sendiri tak boleh lepas dengan benda lain. Lepas benda lain semua tak boleh lepas dengan dia ke? Tak ada Saya kalau ada air tukar alibing lagi saya pilih. Bukan duk minum goni belaka. Betul tak? Bagi orang kecil manis tak asyik ke. Minum air masak suka lah. Kecil manis hamba ni. Lepas daripada dia. Semua tak boleh lepas dengan dia ke? Tidak kata nak pergi berak tu kak. Minta tolong dia. Saya nak pergi berak ni. Tiba-tiba tak boleh tegar haid. Botol tak izin lah ni. Aku nak berak gitu ke? Dia pun tak berak berapa. Dia pun tak aku berapa. Dia pun tak ngagap satu. Jadi tak ada hukum ketuhanan. Maka boleh kalau kita kata hak ni Tuhan? Tak boleh kata botol ni Tuhan yang sebenar. Tahu apa tu? Ada orang kata tak ada Tuhan tadi. Dia tu tak kenal Tuhan. Maka apa yang dia kata ini Tuhan? Tuhan palsu. Kira itu. Tuhan palsu tu dia panggil. Maka Tuhan palsu ni bukan hak kita kata tidak ada Tuhan tu. Tak ada Tuhan. Tuhan mana tak ada? Ni Tuhan palsu. Ni ada. Batu Kih ni ada. Di Kelantan ni ada 3 besar-besar. Tak ada ke? Ada. Lagi pula bukan Tuhan sejak daripada awal lagi. Betul tak? Batu tu makhluk. Jadi apa makna hak kita kata tak ada Tuhan melainkan Allah? Jadi tak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan yang kita kata tak ada tu Tuhan yang sebenar. Tapi tak termasuk Allah. Allah kita tak nafi. Tuhan yang sebenar yang ada. Jadi maknanya di atas kaedah hasar dia panggil apa? Allah sahajalah Tuhan. Itu dia panggil makna tadammun. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Mana? Allah sahajalah Tuhan. Tiap kali kita sebut ni. Kita minta Kak Mah nak putar duit 500. Kak Mah kata, tidak ada duit di dalam poketku ini melainkan RM10. Kita pun, terima kasih Kak Mah, tak apa. Apa pun kata terima kasih. Apa Kak Mah, Kak Mah cakap? Dia kata, tidak ada duit dalam poketku ini melainkan RM10. Itu dia ulang balik Kak Mah cakap. Awak tadi tu. Awak tu awak faham tu. Tu makna. Bila Kak Mah kata, tak ada duit dalam poketku ni melainkan RM10. Maksudnya apa? RM10 je duit Kak Mah ada. Gitu. Kayak gitu. Tu makna yang terkandung dia panggil. Makna yang tak tahu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah sahajalah Tuhan. Allah jualah Tuhan.
Kalau ada bahasa hang tuah dulu, Allah jualah Tuhan. Bahasa sekarang, Allah sahajalah Tuhan. Kalau KL Lumpur, Allah je Tuhan. Kalau Kelantan, Allah Tuhan. Ya rekah lagi dia. Allah Tuhan. Itu lagu tu dah. Jadi makna ni hak kita nak pasaklah hati ni. Tu. Allah Tuhan. Tak ada hak lain tu maksud. Tu orang panggil ibadat mentauhidkan Allah. Iaitu, ini tafsir. Seseorang yang beribadat tadi wajib pada semua ibadatnya ditujukan kepada Allah saja. Ya dah. Kita semaya tuju pada Allah, kayak gitu. Kita sedekah tuju pada Allah. Kita puasa tuju pada Allah. Bukan tuju pada benda lain. Bukan kerana ada benda lain yang menyuruh kita semaya. Nabi itu iyalah, tapi Nabi itu orang panggil syarik pada majazi. Allah syarik pada hakiki. Maknanya hak Nabi suruh tu hak Allah suruh dah lah. Gitu maksud gitu. Cuma Nabi ni wasilah perantara di antara kita dengan Allah Taala. Tidak kepada yang lainnya. Oleh yang demikian, wajib bagi seseorang itu dalam semua ibadat mereka dilakukan dengan hati yang ikhlas, termasuk beberapa perkara yang banyak. Ni lemah sikit kitab ni. Kalau ikhlas ni dia masuk dalam ilmu tasawuf dah. Dia bukan duk cara hak tauhid dah ikhlas ni. Ikhlas ni cara hak tasawuf pula. Kalau akidah tu pegangan dia panggil. Benda hak duduk dalam hati belaka, tapi beza. Mana? Kalau pegangan, itu dia panggil prinsip, hak kita pacak. Tak berubah dah. Walaupun kita pasak tu, rasa dia tu kurang manis. Kurang manis. Kurang manis tu maknanya, tak orang panggil apa? Tak kuat lah. Orang panggil iman kita tu, iman zauqi dia panggil. Iman i'tiqadi tu tak akan bertambah kurang dah, gitu. Kita i'tiqad Allah ada, Allah sedia. Allah Ta'ala yang menjadi, Allah Ta'ala yang menjadi. Kita percaya Allah Ta'ala yang menentu, Allah Ta'ala tu tetap, tak berubah dah. Cuma rasa dia tu, ada hak manis, ada hak tawar. Macam gitu. Lalu kalau accident, kan nak marah dulu. Tu turun kereta kat, mata cengeng pergi kau. Oi, mata duk mana bawa kereta? Boleh kau. Buta kau tak nampak kau. Segenam pun tak ada. Kereta saja mahal. Yang marah dah sini. Lepas tu, hak kena marah tu kata, sabar pak cik. Nak guana Allah Ta'ala tentu belaka. Memanglah Allah Ta'ala tentu. Matamu tu boleh kau. Itu je percayalah. Betul tak? Allah Ta'ala menentu, ya percaya. Tapi manisnya kurang. Pasal tu ada marah-marah. Dia lain sikit tu. Sebab tu, kata Imam Ahmad Ad-Dardir, anna nihayatat tauhidi hiya tasawwufu. Itu. Sesungguhnya penghujung bagi tauhid itu ia akan jadi masuk ke tasawuf. Ia masuk ke tasawuf. Kita lagi dah. Setakat i'tiqad tu je untuk melepaskan kita dikatakan kufur jadi mukmin. Tapi iman tu kalau tidak diusaha, dengan ibadat, dengan mujahadah, dia duduk gitu. Duduk dengan tidak, orang panggil apa? Tidak merasai kemanisan dia. Sebab Nabi kata, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman tu boleh bertambah berkurang. Iman mana boleh bertambah berkurang? Iman i'tiqad tak boleh bertambah berkurang dah. Gitu. Dia subuk, dia tetap. Benda hak tetap. Beriman dengan Allah, rukun iman 6. Nak bertambah lagu mana? Net tu. Betul tak? Nak kurang? Kurang. Tak boleh. Dia net rukun iman ni kalau tolak sah, kosong selalu dah. Dia bukan tolak sah jadi 5. Tak ada ni. Hak tambah hak kurang ni hak mana? Bukan hak tu. Hak kecapan, zauq dia panggil. Iman zauqi dia panggil. Ya iman i'tiqadi, hak kita mengaji ilmu akidah. Iman zauqi tu hak kita beramal. Riyadah, mujahadah. Itu. Tu lawan nafsu dan sebagainya. Hak tu iman zauqi dia panggil. Kecapan manis dia batal. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah rasa manis tu dengan sebab taat, ibadat, riyadah, mujahadah.
Nah, wayang kusu bil maksiyah, kurang rasa manis hingga jadi pahit tawar bukan. Nah, itu dengan sebab banyak maksiat. Banyak jamu nafsu, banyak ikut syahwat. Itu jadi iman kita tu ada tapi kecapan rasa tu. Nah, bukan ada iman, ada. Cuba tanya orang hak dak mengaji, hak buat maksiat, tanya awak nak masuk syurga dengan aku? Syurga ya. Ngaku nak dak ngaku? Tak ambuh. Ya percaya syurga dengan aku dah. Tak ada iman. Nah, tapi kecapan rasa manis iman tu dia tidak usaha. Kayak gitu. Jadi urusan kecapan rasa manis iman apa tu itu di dalam ilmu tasawuf suku. Asing. Sebab kalau bicara dalam tu takut kita bercapu. Dalam tu ada syirik juga, tapi syirik khafi. Dalam ilmu akidah ni ada syirik juga, tapi syirik jali. Beza ke syirik khafi syirik? Beza. Kalau syirik jali tu kekalnya ke syirkul akbar. Adapun syirik khafi itu dosa. Tu ya Allah Taala sedia untuk ampun dia panggil. Jangan kita capu bau. Ini ada saya dengar ustaz mengajar. Nah, tuan-tuan, kalau kita ni ibadat masih lagi rasa nak tunjuk-tunjuk pada orang, rasa heran diri kita, ujub, riak, dia tadi riak. Nah, rasa heran dengan diri, ujub. Kita masih syirik, tuan-tuan. Allah tak ampun dosa kita. Dalilnya mana? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tengok. Ya tukar itu. Itu hak Tuhan kata sesungguhnya Allah tidak akan ampun sekali-kali dosa syirik. Bukan syirik ujuk, riak, sum'ah, takabur tu bukan. Syirik ni, syirik akbar ni, syirik jali. Mana mengiktikadkan ada selain daripada Allah, zatnya sama seperti zat Allah. Ada selain daripada Allah, sifat-sifatnya sama seperti sifat Allah pada nama dan makna. Ada selain daripada Allah, perbuatan sama seperti perbuatan Allah di atas jalan memberi kesan. Memberi kesan tu, menjadi sungguh. Nah, hidup ala ekon gini, apa pegangan dia? Ekon lah. Yang memberi kesan pada sejuk. Kerana ekon dia dapat sejuk. Atau tabiat ekon memberi sejuk. Tabiat lampu memberi cerah. Kerana lampu dapat cerah. Kerana Panadol dapat sembuh demam. Atau tabiat Panadol memberi kesembuhan daripada demam. Kerana nasi dapat kenyang. Atau tabiat nasi memberi kenyang. Kerana air hilang dahaga. Tabiat air menghilangkan dahaga. Hak tu hak syirik akbar, kafir tu. Wa man yaqul bi tabai au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Siapa yang i'tikad makhluk ini dapat memberi kesan perbuatannya dengan tabiat atau kerana dia, fadzaka kufrun inda ahli millah. Maka akidah seperti ini kufur dengan sepakat ulama, ijma' ulama. Jangan main. Duk basuh baju tu apa pegangannya? Air yang dapat menghilangkan kotoran, sabun yang dapat memberi bekas pada dia. Tabiat air menghilangkan kotoran, atau tabiat sabun menghilangkan daki-daki dan sebagainya, atau kerana sabun. Kafir dia kata. Lepas tu aku mana Ustaz? Wal fi'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan memberi bekas tu tidak adalah ia melainkan hanya Allah saja. Kita hamba ni sebatas ikhtiar usaha. Iradat kita tu ikhtiar, kudrat kita tu kasab wal iktisab. Kasab usaha baik, iktisab usaha buruk. Usaha saja. Gitu kan? Edak dia kata bukan Panadol lah yang memberi sehat, tapi Allah sudah jadikan power di Panadol mampu untuk memberi sehat. Hak ni kufur khilaf. Wa man yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa yang i'tikad makhluk ni dapat memberi bekas dengan kekuatan power kudrat yang Allah Ta'ala jadikan pada dia, maka akidah dia bid'ah dalalah, jangan kita ikut. Pada kufur khilaf. Ulama Maturidiyah masih menghukumkan kafir orang tu. Kafir. Tapi qaul tu marjuh. Qaul yang rajih kata belum kufur lagi. Sebab dia masih kata Allah yang menjadi. Mana? Contoh air.
Allah menjadikan pada air ni satu power, satu kudrat, satu kuah yang mampu apabila kita minum, dia menghilangkan dahaga kita. Jadi air menghilangkan dahaga, tapi bukan dengan sendiri dia, bukan kerana dia, bukan tabiat dia. Allah jadikan power pada dia. Ini sesat. Kufur hilang. Hak tu syirik akbar tu. Jangan main. Duk lekong ni pun. Kalau tak mengaji, makan nasi, sedawa mulut kata alhamdulillah. Perut i'tikad, siapa memberi kenyang? Nasi, siap. Nah, siap apa? Siap sedia. Dalam berkekal dalam api neraka. Ini iman tu. Bahaya. Itu dia panggil syirik akbar. Mana mengiktikadkan ada selain daripada Allah, perbuatannya sama seperti perbuatan Allah. Mana perbuatan Allah? Perbuatan Allah ke ijad wal i'dam, ijadul mumkini minal adami ilal wujudi wa i'damul mumkini minal wujudi ilal adami. Menjadikan makhluk daripada tak ada kepada ada, meniadakan makhluk daripada ada kepada tak ada. Bukan ada tak ada saja. Daripada hidup pada mati, daripada mati hidup, daripada kaya kepada miskin, miskin kaya, sehat sakit, sakit sehat, mulia hina, hina mulia. Ya belaka tu. Perbuatan Allah belaka tu. Itu lagu tu dah. Kalau kita perbuatan kita hanya berikhtiar. Jangan kata kita tak ada apa satu macam Jabariyah pula. Dulu kita bahas dulu. Jabariyah kita tak ada ikhtiar usaha. Tak ada. Kita tak ada kudrat iradat. Allah belaka. Tu Jabariyah dia. Kalau Qadariyah, kita belaka. Kita telah diberi oleh Allah kudrat iradat. Kitalah yang menentu apa yang kita nak buat. Dan kitalah yang buat perbuatan kita. Allah dah kait dah. Allah dah relax itu. Itu Qadariyah. Kita ahli sunnah tak gitu dah. Kita tu diberi kudrat iradat. Tapi kudrat iradat kita memilih usaha. Yang menentu dan menciptakan kita dan perbuatan kita, Allah saja. Bukan kita saja. Ini makhluk Allah. Semua ni makhluqatun lillah. Makhluk bagi Allah Ta'ala. Allah yang mencipta. Gitu. Kita duduk alaikah ni, i'tikad betul ke mana? I'tikad betulnya di sisi kita memasang ikon pada adat Allah bagi sejuk. Pada akal sah menyalahi. Nak faham lagu tu kalau tak mengaji payah nak faham. Tapi bukanlah tiap-tiap kali duduk ekor kak di sisi kita. Bukan. Kita tahu tu ya tu. Pegang situ kemah. Bukan doa i'tikad, bukan pegangnya kita tu ekon yang memberi sejuk ya. Macam orang bukan Islam. Orang kafir. Memang dia i'tikad Panado tu yang memberi sihat. Ekon memberi sejuk. Memang dia i'tikad gitu. Kita dah. Kita kena menyalahi. Kita tak sama. Nak sini? Tak sama kita. Tu. Tu habis itu dah. Jadi kadang-kadang bila capu lagu ni, kalau orang tak mahir sudah gigi capu bau habis. Duk cerita syirik khafi, tapi bedah aku syirik jali. Takut habis moci-moci. Allah, berat adalah saya semaya ni ada juga. Kayak kita kadang-kadang ada. Allahu Akbar. Leha tengok dak aku ni. Ada ni. Sedekah dia. Timun apa aku sedekah ni? Ada ni. Nyada tu. Mari sah lah. Tak boleh lagi dah ujian kita. Yang naknya kita lawan. Astagfirullahalazim. Yang gini hilanglah pahala aku. Itu. Hak tu syirik khafi hak tu. Syirik khafi ni kita taubat Allah Taala terima. Dan kalau Allah nak ampun pun Allah boleh ampun. Kalau kita tak taubat, boleh Allah Taala nak ampun, tak ada masalah. Hak kata Tuhan tak siap ampun tu, mana? Syirik jali tadi. Yang mengiktikadkan ada zat selain zat Allah sama seperti zat Allah. Sifat selain daripada Allah yang sama dengan sifat Allah pada nama dan makna. Dan perbuatan selain daripada Allah yang sama seperti perbuatan Allah di atas jalan memberi kesan, memberi bekas, jadi sengerti. Hak tu syirik jali, syirkul akbar. Tu ada apa tu? Walau dia sangka dia Islam sekalipun. Jaga-jaga. Jaga-jaga dia ni. Tu bahaya tu. Termasuk beberapa perkara yang banyak. Di antaranya, tengok dia kata. Di antara apa? Di antara
ibadat yang wajib dilakukan dengan hati yang ikhlas. Ini masuk dalam tasawuf dah sikit ni. Tak apalah kita baca. Tak ada hal lah. Cuma nak supaya kita tu boleh beza dah. Boleh beza. Supaya kita tahu. Lain lubuk, lain ikan. Lain kandang, lain. Temuh tebek dia. Itu lagu tu. Lain lubuk, lain ikan. Kalau campur gini, kadang-kadang kalau orang tak mahir sungguh, habis dia gomor sekali lalu. Satu lubuk tu dia kira ikan keli belakang. Ada juga ikan air tu. Jangan duk kira semua dengan jangan. Satu je kata. Wajib ikhlas dalam ibadat semata-mata kasih kepada Allah. Ini tasawuf dah ni. Ini tasawuf ni. Tu. Maka janganlah seseorang itu dalam ibadat mereka mengasihi yang lain sebagaimana mengasihi Allah. Dan jangan pula melebihkan kasih kepada yang lain daripada kasih kepada Allah. Kasih mana ni? Ini tasawuf ni sebenarnya. Sebab kalau kira kasih syarat sah bagi iman tu wajib kita kena tasdik dulu. Kita kena mengiyakan bahawasanya kita kasih pada Allah. Gitu. Awak cinta tak pada Allah? Kena jawab dulu. Cinta. Ya ke awak cinta Allah? Iya. Tak nampak pun. Tu janganlah kata gitu dia. Saya lemah dah. Dia kasih hak syarat sah iman tu kena iyakan dulu, tasdik dulu. Adapun kasih hak sebenar-benar kasih, hak tu dia nyata dengan perbuatan mujahadah. Dia tak nyata dengan akuan dengan lidah saja. Saya kasih pada Allah. Lepas tu subuh tak bangun. Saya kasih pada Allah. Tabung masjid lalu. Walau tak nampak. Tak jadi tu. Semua kasih pada Allah. Kalau kayak tak kasih pada Allah, kafir ya gitu. Saya tak cinta Allah, saya tak kasih Allah. Kafir lalu, murtad lalu. Wajib kena kata saya kasih kepada Allah. Adapun soal apa dia panggil? Kasih pada Allah tu sejauh mana, setinggi mana? Itu soal kesempurnaan iman. Gitu. Sah iman, sempurna iman tu beza. Ya, Sayyidina Umar pernah dia kata ke Nabi SAW, Ya Rasulullah, aku cinta kepada engkau melebihi daripada anak-anak aku, bini aku, ibu bapa aku, melainkan diri aku. Kayak gitu. Nabi tak kata kamu kafir dah ni. Nabi kata tak sempurna iman seorang, hei Umar, sehingga dia cinta lebih daripada dia sendiri. Baru Umar balik statement. Al-an ya Rasulullah. Sekarang ni ya Rasulullah, aku cinta kepada kamu lebih daripada diri aku sendiri. Baru Nabi kata, Al-ana ya Umar, kamu la imanuka. Sekarang ni Umar, baru sempurna imanmu. Mana? Cinta kepada Rasulullah kena lebih. Kena nombor satu. Kerana An-Nabi yu'aula bil mu'minin Nabi anfusihim. Nabi lebih utama dengan orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Tapi soalnya, bagaimana nak cinta Allah Rasul tu melebihi daripada segala-galanya kalau tidak disertakan dengan mujahadah. Ni masuk tasawuf dah ni. Kalau setakat iman, akidah, kita wajib cinta pada Allah. Cinta tak pada Allah? Cinta. Okey, selesai. Beriman dah tu. Kita wajib cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, dia kena tasdik. Ya, saya cinta Rasulullah. Selesai. Beriman. Kalau kata kita kena cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah? Tak cinta kafir lalu. Murtad lalu. Kita wajib cinta pada Rasulullah. Awak cinta tak pada Rasulullah? Tak dah. Cinta apa Rasulullah? Apa tak ada beda kan? Kafir lalu. Hak tu cinta, mahabbah yang jadi syarat sah bagi iman. Awak cinta tak pada Allah? Ya, dia kena tasdik. Ya tu mana tasdik tu? Iza'an fil qalbi. Ya, saya cinta. Selesai. Beriman dia. Awak cinta kepada Rasulullah? Ya, saya cinta. Selesai. Tapi soalnya adakah cinta kepada Allah Rasul tu lebih tinggi hak mana? Hak ni tasawuf ni. Tasawuf ni. Pasti dah. Kalau reality, kita lebih cintakan kalau pengantin baru lebih cinta bini dia dululah.
Bini pengantin baru dah tu ni. Bini dia dulu. Nah, nombor satu. Lepas tu barulah kereta dia, rumah dia. Nah, lama-lama dah beranak, bini nombor dua dah, anak pula nombor satu. Nah. Tu jadi nak tambah berapa orang tu perangai orang jatuh tolak semua dah tu ni. Tu. Dah tu ni. Jadi kalau kira-kira je, cinta hak lain tu banyak. Betul tak? Tu. Sungguh. Masa pengantin baru, buat balik hadiah semua ke bini. Sebab bini nombor satu sekali yang kita cinta. Boleh anak, bini tak tengok dah. Buat balik hadiah ke anak semua. Menetu menen. Kayak lagu tu. Betul tak? Tu lagu tu. Ni nak sedekah ke masjid ke? Biar. Baik beli main ke anak aku. Macam gitu. Adakah tak beriman dia kepada Allah? Dah. Ia cinta pada Allah. Tapi cinta dia tu syarat sah iman saja. Bukan cinta sebenar-benar cinta. Itu sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah tu lebih tahu apa yang ada dalam rumah dia. Kita tak nak ukur kan. Kita lebih tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya ke aku cinta? Kayak gitu bila ada orang panggil bertembung suruhan Allah dengan kemahuan nafsu kita, hak mana kita dulu? Tu. Allahu Akbar, zuhurah. Kalau kira, kalau orang cinta sungguh-sungguh pada Allah, tinggi cinta dia, macam Nabi, kami tak kenal siapa Nabi, Nabi tak kenal. Macam seolah-olah Nabi tak kenal kami siapa, kami tak kenal Nabi ni siapa. Tu Aisyah cerita. Aisyah kata, Rasulullah seorang suami yang penyayang, seorang ayah yang penyayang, seorang atuk yang bermain-main dengan cucu dia, sayang. Mereka apa boleh bunyi azan? Seperti Rasulullah tak kenal kami. Kami tak kenal Rasul. Pergi masjid tadi. Tinggal tu. Itu alamatul hub dipanggil. Tanda benar-benar cinta Rasulullah kepada Allah. Macam kita ni cinta juga pada Allah kata ni. Cinta kena jawab, ya saya cinta pada Allah. Itu tasdik. Tapi Allahu Akbar. Nanti dulu kata ni. Banyak lagi hijab kita ni. Kita pun ngaji juga. Semaya ni wajib muasa'. Wajib yang diluas-luaskan dalam waktu. Asalkan kita niat. Nanti lepas habis hijab baru aku nak sembahyang. Penting niat. Jangan tak niat. Habis makan ni baru aku nak sembahyang. Habis mesyuarat ni baru aku nak sembahyang. Supaya kita kalau mati celah tu kita tak tahu mati bila. Maka kita masih mati dalam orang sembahyang. Niyatul mukmin khairum min amalihi. Tapi dari sudut tasawuf, kurang tu cinta dia. Sebab dia mendahulukan kemahuan dia berbanding dengan perintah Allah. Orang kasih dengan orang ni. Kalau kasih dia telefon tu dia sakit perut tu dia rela kepik. Betul tak? Kepik dulu. Sakit perut ni. Kepik dulu. Ya. Sudahlah, perut aku sakit dah ni. Tapi tak boleh ni kasih ni. Dalam hati dia cepatlah sudah. Okey, jumpa nanti. Okey, pak lega berambak di bilik air. Ya dulu orang kekasih dia dulu. Kayak gitu. Itu kena tengok dah. Antara mahabbah cinta syarat sah iman dengan mahabbah cinta syarat sempurna iman. Tu beza. Tu beza dah. Hak syarat sah iman itu akidah. Kalau sempurna iman itu tasawuf. Tasawuf dia. Dah. Hak ni tak tasawuf ni. Tu dan jangan pula melebihkan kasih kepada yang lain daripada kasih kepada Allah. Kalau akidah agak nyanyi kita ni, memehlah kita duk lebih orang lain semua lah. Lebih harta kita, lebih diri kita, lebih bini kita, lebih orang lain semua daripada Allah Taala. Tu. Tapi kalau dia panggil apa? Bukan syarat sah iman. Hanya iman kita tu tak sempurna saja dah, tak sempurna. Sesiapa yang mengasihi selain daripada Allah sebagaimana mengasihi Allah. Ni bahaya ni ayat dia ni. Atau melebihkan kasihnya kepada yang lain lebih daripada mengasihi Allah. Maka mereka itu adalah termasuk dalam golongan orang-orang musyrikin, yang orang-orang yang menyekutukan Allah. Bukan musyrikin tu. Maksud di sini,
Kasih dengan makna bukan kasih dengan makna hak kita kasih pada bini, pada anak, bukan makna kasih itu tu. Kasih di sini dengan makna mempertuhankan. Barulah orang panggil mutabaqah dengan ayat Quran nak mari lepas ni. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Makna kasih sini ni bukan kasih cinta dalam hati, tidak. Dia panggil ibadat, taat, puja. Hak tu dia maksud sini. Jadi kalau kata kasih melebihi daripada hak lain atau kasih kepada orang lain seperti kasih pada Allah atau melebihi daripada Allah, musyrikin, kafir, murtad tu, nyanyo kita. Nyanyo kita. Betul tak? Kita pasti dah ada hak kasih. Memang kalau kira hak sebetul-betulnya, kasih kita ni lebih banyak kepada diri kita berbanding kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti dah. Tapi kita tidaklah dihukum ke kafir. Pasal apa? Pasal cinta tu bukan dengan makna kita ibadatkan dia, kita pujakan dia, kita mengesahkan dia, menuhankan dia. Gitu. Bukan. Ada pun yang dimaksudkan kasih sini ialah menuhan tu. Itu maksud menuhan. Wa minan nasi, dan setengah daripada manusia, man yattakhizu min dunillah, mereka yang menjadikan selain daripada Allah andadan. Andadan ni maknanya yang diminta pertolongan. Yang didoa-doakan. Wah, ya ngadu, gitu. Tolonglah, betul. Minta tolonglah. Itu. Tu andadan. Yuhibbunahum. Tu dah. Mengasihi. Mana mengasihi ni mana mereka memuja, memuji, mentaati. Dah. Tu. Akan yang selain daripada Allah tadi tu, kahubbillah, seperti mereka mengasihi Allah, mana memuji Allah, mentaati Allah. Sama bandingan dia. Tadi tu. Sedangkan orang mukmin ni walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang mukmin ni orang yang bersangatan cinta mereka kepada Allah. Mana mukmin mana ni? Mukmin yang iman yang kamil, iman yang sempurna. Asyaddu hubbal lillah. Lebih dahsyat cinta mereka kepada Allah. Jadi maksud dengan kata orang musyrikin menjadikan selain daripada Allah andadan tu artinya tempat minta tolong, tempat puja-muja, tempat ibadat. Itu maksud itu. Mereka kasih kepada tempat-tempat mereka puja-puja tadi itu seperti mereka kasih pada Allah. Sama seperti sebiji. Hak ni bukan kita ni. Bukan kita. Kita tak ada buat lagu tu. Ada. Kita ada buat kebini. Melainkan dia kena nasi kakang. Hak tu lain tu. Hak tu lain tu. Adapun hak biasa normal tak ada gitu. Kasih kita memanglah nampak macam tinggi kepada bini anak. Sebab kita lemah iman kita tu. Tapi kalau tanya, awak kasih tak pada Allah? Wajib kita kena kata kasih pada Allah. Gitu dah. Jadi nak usaha supaya kita dapat kasih pada Allah lebih daripada hak lain, itu tidak lain tidak bukan kena riyadhah mujahadah. Dia masuk dalam tasawuf tu. Baik, habis itu kemudian yang kedua, wajib menyembah, berdoa, bertawakal dan raja. Ni semua tasawuf lah kan ni. Wajib menyembah, berdoa, bertawakal. Itu semua tu orang panggil dalam ilmu tasawuf raja, harap. Hanya kepada Allah Ta'ala sahaja, tidak kepada yang lainnya. Ni pun tasawuf juga. Wallahu a'lam. Kita sambung semula pula dah. Berhenti di angka nombor 2. Tengok nombor 3 pun tasawuf juga. Wajib merasa khauf. Khauf ni istilah tasawuf lah kan ni. Khauf, rojak, tawakul, qanaah, redha, taslim. Tasawuf lah kot. Ada pen tak? Corek dengan marker tebal sangat. Tak apa, pen nak tanda je.
Oh, tak ada. Kau ya macam mana? Merah ni hujung dia. Ah. Macam pun dia tak buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.